Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni saya suka dia punya part di mana kita cuba nak mencantikkan kosmetik kepada interface kita. Sebab sebelum ni kita cuma ada interface yang hitam dengan putih. So hari ni kita cuba lihat macam mana kita nak implement interface dengan template Bootstrap. Okey, dengan template Bootstrap. So ini adalah contoh daripada template, nama dia SBadmin 2. SBadmin 2. So kita boleh customize nanti macam mana kita nak tukar dia punya dashboard name, dan kita ada gambar sini, kita boleh tukar dia. Dan macam mana kita nak masukkan kita punya content, our own content. Contohnya macam tadi, kita dah buat search, tutorial sebelum ni kita pernah buat search. Tapi dalam interface yang tak berapa menarik. Kita buat table, tapi table tu macam agak clunky dan agak weird lah. Okay, boleh kata ugly lah. Tapi kita nak cuba untuk tutorial ini macam mana nak masukkan bootstrap element ataupun bootstrap form, dan kita masukkan juga responsive table daripada bootstrap punya facilities. Okay guys, sebelum tu ini adalah contoh implementation yang kita akan buat nanti. Okay, kita ada nama template ataupun nama dashboard, nama sistem, dan kita boleh, alamak, ada redundant lah pula kat sini, ada search. Okay, sepatutnya kita gunakan, tak apa, nanti kita tunjuk juga macam mana nak buat. Okay, so macam biasa, kita punya kod ini boleh didapati daripada git.hub/khairulnizam new system. Then disclaimer untuk tutorial ni, dia bukan yang security, dengan sistem ni tidak dibangunkan dengan security yang terbaik. Okay, jadi kalau apa-apa yang macam nak fokus kepada sistem yang lebih high level security, silalah rujuk kepada pakar security web programming. Dan dia, tutorial ni hanya sesuai untuk kita view, tonton dalam desktop environment, sebab ada kod yang mungkin kita tak nampak dalam phone. Jadi silalah gunakan desktop environment ataupun tablet anda. Dan juga iklan juga, ini adalah ebook saya, boleh dapati daripada alamat ini, email saya, ataupun dalam Facebook saya, ataupun dalam Instagram saya boleh hubungi untuk dapatkan ebook ini. Okay, so konsep dia macam mana? Kita cuba nak develop daripada template nama dia SBadmin. Kita akan since sebelum ni kita cuma fokus kepada content kita saja, our content this part. Tapi kita tak ada header yang menarik, dan kita pun tak ada footer yang cantik. So macam mana kita nak implement satu template Bootstrap yang kita download daripada internet? Kita cari yang free lah. Okay, cari yang free, lepas tu kita incorporate masuk ke dalam project kita. So contoh yang kita akan cuba gunakan di sini adalah satu template daripada startbootstrap.com, iaitu SBadmin 2. SBadmin 2. Kita boleh download percuma di sini guys. Silalah download. So nanti kita akan dapat something yang macam ni. So well, kita pergi kepada address ni, bootstrap.com pim sb2, masukkan dalam kita punya Internet Explorer, dan kita download. Kita punya Chrome. Download di sini guys, download di sini. Okay, dapatkan di sini download. Dan apabila kita dah dapat dia punya apa yang kita dah download tadi, okay, kita download. Okay, kita download dia. Then apa nama tadi, SB-admin. Okay, ni start bootstrap SBadmin 2. SBadmin 2 show in the folder. Dan kita copy zip file ini,
copy dia, copy, Ctrl C, masukkan di dalam kita punya folder ataupun project folder kita. Project folder kita, saya rasa folder kita berada di ni saya punya lah, berada di dalam C Laragon new system search.py. okay, new system. So pergi ke new system, Laragon. Nak mudah, kita pergi kat Laragon di sini, klik pada root. Root untuk identify kita punya www folder location. Klik root Laragon www dan kita punya folder ataupun sistem projek kita pada new system, folder new system. So saya paste di sini, file zip tadi, tu. File zip tadi kita paste di sini, right click here untuk right click dan right click untuk kita extract here. So kalau guys you tak ada WinRAR, mungkin kena install WinRAR lah, ataupun another extraction file facilities. So yang ada kat sini saya gunakan WinRAR. So boleh zipkan di sini. See? So ini adalah satu folder template dia. Apa yang penting sekarang ni saya cuba nak macam mana kita buat? Saya cuba dapatkan dia punya content ni. Okay, saya copy, cut dia. Okay, masuk ke dalam. Okay, awal tadi kita zip di dalam new system. Okay, ada satu folder disediakan di sini. Okay, ada satu folder disediakan di sini dan double klik dia. So apa yang critical kat sini sebenarnya tak banyak, tapi just apa yang kita nak ambil, kita akan ambil folder CSS, img, js, cs dan vendor dan juga blank. Okay, ini cukup lah. Yang lain tu nanti kita usahakan lah. Copy ni, copy folder CSS, copy folder CSS, img, js, css, vendor dan ni contoh dia blank. Okay, boleh copy ke, boleh cut ke. Okay, saya copy dia ataupun cut pun boleh. Saya pindahkan masuk dalam new system. Masukkan dia dalam new system. Okay, so sekarang ni kita nak mudah dia access, kita pergi ke contoh dia blank. Cuba tengok blank ni. Ni contoh untuk blank template. Okay, kat mana kita nak test blank template ni? Okay, kita pergi ke Laragon, kita pergi ke web sini untuk pergi kepada localhost, dan kita lihat dalam new system. Then kita ada satu folder, satu file nama dia blank.html. So ini adalah contoh yang dibekalkan kepada kita lah. Okay, contoh blank page. So kita ada header, kita ada sideline untuk dashboard, dan nanti kita ada nampak kat sini kita ada siapa nama Minah ni, Valerie, Luna Valerie. Kenapa tak ada? Okay, tapi yang penting kita nak masukkan blank page ni. Kita nak masukkan kita punya content di sini. Kita nak masukkan content kita di sini. Kita kena gantikan content dia. Contohnya macam, okay, ni kita ada blank page. Okay, so contoh tadi mana? Okay, ni. Kita nak adjust sikit supaya blank page ni kita akan tukar dengan kita punya search function. Dan ni ada Valerie ni nama dia Valerie tak silap. Kita ganti dengan gambar kita sendiri. Dan di sini juga kita akan tukar dia punya a bit of icon dan nama kepada dashboard kita. So nanti blank page ni kita akan tukar, kita gantikan dengan our own content di sini. So daripada blank.html. So blank.html ni macam mana kita nak buat?
sebenarnya blank.html ni terdiri daripada header dan footer. Kita boleh split kepada header dan footer. So macam mana kita nak split kepada header dan footer? Sebab kat tengah-tengah tu kita nak letak kita punya content, our own content. So kita boleh rujuk di dalam dah ada lah blank HTML. Ni dalam kita punya code editor. Lihat kita punya blank.html. So apa yang kita perlukan sekarang adalah kita split kepada satu file header dan split lagi kepada satu lagi kepada file footer. So that atas tu kita ada header kita yang akan appear setiap kali kita punya page. So contohnya kita punya page sekarang ni kita cuma ada search. Okay, blank. Nampak macam dull sikit lah. So kita ada search saja. Macam mana kita nak incorporate kita punya header, kita punya sidebar. Okay, so daripada blank ni kita akan pisahkan dia. So, macam nak pisahkan dia? Kita cari perkataan blank lebih kurang pada line Ctrl F blank. Okay, ni blank. Okay, ni tukarlah kepada FSTM. Let's say ni kita punya system. Let's say kita tukarlah system. Okay, fine. Okay, to FSTM new system. Then kalau kita perhatikan kat sini, dia akan import kita punya font awesome daripada folder vendor. Ni vendor sini. Okay, dan ini kita import daripada CDN, Content Delivery Network. So boleh rujuk lah CDN tu apa. Okay, font awesome tu apa. Boleh search sendiri. Ada lagi tak blank? Pasal interface kita kat sini ada perkataan blank page. Cari blank. B-L-A-N-K. Okay, ada lagi. Bukan yang ni adalah blank di sini. Ni. Mana? Utilities. Okay, components, buttons, interface, pages. Okay, pages. Ni blank. Ni blank. Bukan yang ni. Kita nak satu lagi mana? Ctrl F. Kita cari blank. Kita guna find next lah. Find next. Okay, so di sini. Ni adalah blank page. Content kita. Ni blank page. Ni blank page. Pada line 335. Ni kalau kita download template yang sama lebih kurang lah. Kalau korang guna template yang lain, mungkin dia agak berbeza cara nak memisahkan, nak split antara header dengan footer tu. So macam mana tadi? Okay, kita nak split header dengan footer. So di kita punya ni adalah pada page heading ni. Page heading yang ni lah, page heading. So yang bahagian atas ni, atas daripada sini adalah dia punya header. Yang ni bawah, ke bawah adalah footer. Ke bawah sini boleh dikatakan sebagai footer. Atas ni adalah header. So nak mudah, saya just split kepada dua bahagian lah, compartment, satu header, satu footer. Kalau nak rajin nanti bolehlah cari apa itu sidebar dia dan pisahkan kepada sidebar file untuk kita lebih mudah untuk manage dia. So kat sini lah. So kita akan split di sini. Okay. Split header here. Okay guys, ini HTML lah. Dan kita akan split footer di sini. Split footer. So kita akan dapat satu file footer dot template. Bukan kita akan dapat, kita akan buat. Dan kita ada header dot template dot php. Saya suka gunakan dot template ni untuk just nak membezakan file ini adalah template. Okay, file ini adalah footer template. So apa yang kita buat sekarang ni adalah
Kita akan copy daripada sini sampai ke atas. Copy. Tarik atas sampai line kosong, sampai baris 1. Pam. Okey, dapat. Copy dia, right click, copy, then buat satu file baru, paste. Okey, so yang kita tanda tadi, split header here. Okey, sampailah kepada line 1. So ini adalah header kita. So kita save as dalam folder yang sama, new system kita, save as, simpan sebagai apa tadi? Ni, simpan sebagai header.template.php. Dah. Lepas tu kita kembali kepada blank. Kita tengok lagi kat mana tadi kita tanda split dia. Mana tadi? Okey, di sini. So tadi kita dah split dia punya header. Okey, header split di sini. So ni page heading dia lah. So kita akan ambil dari bahagian ini untuk footer kita sampai ke bawah. Bawah lagi. Okey. Copy dia, create new file, paste. Okey. Create new file, lepas tu paste. Then save as, apa nama dia? Footer, tadi dah header. Footer.template.php. Okay, so sekarang kita ada header, ada footer. Yang penting kita bila kita join kan dia, kita akan dapat satu template yang lengkap. Okay, blank HTML ni adalah satu template yang lengkap. So kita patahkan dia, splitkan dia kepada header bahagian atas dan kepada footer bahagian bawah. Footer dan header. Header.template.html, footer.template.html. So bila kita combine dia, cari search yang kita dah buat dalam tutorial yang lepas, dan kita akan incorporate header kita, dengan PHP include. Okay, kita kena include file tadi. Include file header. Yang atas obviously letak include header.template.php. Okay, so yang bawah apa? Kalau atas header, bawah mestilah footer. Footer, mana footer? Mungkin push ataupun push DB Connect ni kita boleh buat kat bawah lagi lah. Tapi it's okay. Nanti kita adjust accordingly. Ni bukannya header, kita buat footer. Footer.template.php. Save dia dan kita lihat dalam kita punya Laragon, pergi kepada web untuk pergi localhost. Kita berada di new system. Klik new system. Search kita tadi. Ni search kita tadi. Asal search kita macam mana? Asal search kita macam mana tadi? Ada tak contoh? Ni search kita tadi. Ni asal search kita. Ni yang sebelum ni lah search kita. So sekarang kita dah ada search.php. See? Okay. Kita dah implement kita punya header dan footer, cuma dia tak berapa cantik lah. Sebab kalau kita perhatikan, kita dah incorporate apa istilah dia tu? Bootstrap. Kita dah incorporate Bootstrap. So kita boleh masukkan Bootstrap punya class. Kita boleh masukkan Bootstrap class. Kat mana kita nak masukkan Bootstrap class? Obviously pada table dan pada text box dengan button ni lah. So macam mana kita nak adjust supaya kita boleh masukkan Bootstrap? Boleh study Bootstrap, pergi kat getbootstrap.com. Yang tu kita boleh study details lah.
Okay, tapi bukan dalam tutorial ni. Saya just tunjukkan macam mana nak incorporate bootstrap element ke dalam form kita. So mana, code kita. Okay, code kita pada form. Since kita dah buat form ni dalam tutorial sebelum ni, so kita adjust dia lah. Input type. Okay, so kita tambah satu elemen lagi dalam text box kita, iaitu class. Class ni merujuk kepada bootstrap class control, dan button pun kita boleh incorporate juga. Class sama dengan btn minus primary. btn primary merujuk kepada apa? Primary, warna biru. Okay, so kita lihat di situ, refresh, nampak. Okay, text box kita dan button kita dah berubah. Ini adalah contoh bootstrap, tapi dia line baris kan, so tak cantik. So macam mana kita nak buat dalam satu line? Kita boleh set dia punya form di sini, set dia punya class sama dengan form minus inline. Ya, ni kebanyakan kelas bootstrap kita boleh rujuk dalam getbootstrap.com. Okay, getbootstrap.com. bootstrap.com. So rujuk di sini. Siapa-siapa yang nak belajar further tentang bootstrap, rujuk di getbootstrap.com. getbootstrap.com. Form inline. Okay. See, kita ada sebegitu, macam tu. Okay. Cuma nampak tak table dia ni? Table, kalau kita lihat table, okay, kita lihat table in bootstrap. Okay, table bootstrap. So macam mana kita nak buat table bootstrap yang responsif? Kita tengok yang cantik, mana yang cantik. Saya suka yang ni, dia stripe rows. So kita apply table stripe. Apply table stripe. So macam nak apply style ini? Okay, table minus stripe. So kita pergi kepada table kita. Mana table kita? Mana ada draw table? Okay, di sini. Border tak perlu. Kita tukar kepada class sama dengan table minus stripe. Try. Refresh. Okay. Tak cantik. Kenapa tak cantik? Oh, dia tak responsif. Okay, macam nak bagi dia responsif? Tak silap kat sini kita kena tambah table. Okay. So dia ada responsif lah sikit. Okay, dia responsif. Okay, dia responsif. Kenapa dia tak form inline? Sekejap. Form inline class. Form inline. Ada tak class form inline? Bootstrap form inline. Okay, bootstrap form inline. Macam mana nak buat bootstrap form inline? Macam ni je lebih kurang. Form inline. Okay, form inline. Tak apa, nanti kita adjust kemudian. Satu lagi, yang ni kita nampak dia sebelah kiri macam tak cantik. So, boleh tak kita alih ke sebelah kanan? Kita boleh gunakan div. Kita tambah div class sama dengan tempat float right. Okay, dan tutup div. Okay, so di sebelah kanan. See, sebelah kanan. So kita mungkin boleh adjust lagi. Ini gambar ni kan. Gambar ni mungkin kita boleh tambah gambar kita sendiri. Okay, macam mana nak buat?
Kita lihat nanti kat Valerie tu. Lepas tu kat atas ni kita akan tukar dia punya dashboard punya home. Mana nak buat dulu? Okey, buat dulu lah dashboard home SB admin. So kita lihat dalam template header kita. Yang tu dalam header. Template header kita. Okey, Ctrl F. Apa nama dia? SB admin. Siapa? SB. Sorry, admin. Find next. Sorry, mana? SB admin atas sekali. Okey, di sinilah, betul lah di sini. Pasal kita ada FAS ni. FAS ni sebenarnya adalah font awesome. Font awesome ni adalah icon. So kalau kita tak nak gunakan wing ni kan, kita boleh tukar FA minus home. So kita dapat simbol home. Okey. So kat sini kita boleh sub ni superscript. Kalau tak suka, kita boleh buang lah. FSTM new system. Okay, see? FSTM new system. So gambar ni macam nak tukar guys. Mula-mula kita kena ada gambar kita lah. Kita cari gambar kita. Kat mana kita nak cari gambar kita? Okay, let's say kita ada satu gambar ni. Kita right click, edit dia sikit. Okay, ambil gambar ni pun boleh juga. Cuma macam tak menarik lah. Okay, copy. Ini pen je guys, ni pen je. Tak tahu, saya tak buat tutorial gunakan pen, guna pen. Okay, so kita boleh masukkan dalam image. Kalau kita perhatikan, kita ada satu folder image di sini. Projek kita ada satu folder img. So boleh masukkan di situ lah. So macam mana kita gunakan pen tadi, dan kita save masuk ke dalam C Laragon www new system. Okay, folder img. So kita tak lama apa-apalah. Carol logo.png. Carol logo.png. Okay, so kita adalah Carol logo.png. So dah ada di situ. Kemudian kita adjust kat header ni. Tak silap dia ada kat Valerie. Ni Valerie. Ada nama Valerie ni. Nampak Valerie. So kita boleh tukar nama Khairul Nizam. Dan kalau kita perhatikan, dia ada image di sini. Kita adjust lah dia punya SRC untuk merujuk kepada folder kita img/carollogo.png. Ni carollogo.png di sini. Dia akan rujuk kepada folder img carollogo.png. Okey, ni SRC. SRC dia dalam line 303 ada satu image img kelas bla bla bla, ada SRC. SRC ni point kepada folder img kita di sini. Dan pastikan gambar kita ada dalam folder img. So pastikan dia betul ya guys, dia punya format, dia punya file name. Okay, save. Pastikan save, Ctrl S. Save, Ctrl S. Dan kita lihat. See? Dah tukar nama. So kita dah tukar ni. Dah tukar nama. Kita ada satu button kat sini. Kita boleh search. Dan kita boleh paparkan dalam bentuk table, responsive table. Okay guys, terima kasih banyak dan mohon subscribe kepada YouTube channel kami, FSTM Quiz. Terima kasih kepada anda. Assalamualaikum.